balik lah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada rakan-rakan dan Prof. And good evening to Ellen. Okay, before we start the presentation, I want you all to know that we will make a presentation in Malay. So Ellen, if you don't understand what we are talking about, you may ask anyone you like in this class to help you after we settle the presentation. Okay. Jadi kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan tentang tajuk Deviant Event and Social Control yang mana diambil dari buku Sociology of Deviant Behavior. Jadi ini merupakan ahli kumpulan kami. Jadi yang pertama adalah Nur Izazi binti Syamsul Zairi dan yang kedua saya sendiri Nur Aina Husna binti Mazlan. Jadi seterusnya saya akan serahkan pembentangan kami pada hari ini kepada pembentang pertama iaitu Nur Izazi. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada host. Okey, untuk topik yang pertama kita akan bercakap tentang Deviant Event. Okey, saya terangkan dulu ya Deviant Event ni apa. Okey, Deviant Event take many forms but all such event violate some norm. People could commit as many deviant events as they can find norms to violate. The acts involve physical behavior and verbal behavior. Focusing attention on the deviant acts itself necessarily neglects the context in which it takes place. Okey, kat sini kita dapat lihat bahawa perkataan event tu atau peristiwa tidak membawa maksud kepada kelakuan, tapi dia juga berfokus kepada bagaimana kelakuan tersebut berlaku. Okey, dalam konteks ni ianya akan melibatkan beberapa aspek iaitu penyelewengan, pelaku dan situasi. Okey, kenapa ada aspek situasi? Sebab ada pelaku yang melakukan kesalahan berdasarkan persekitaran yang mereka duduki. Okey, saya bagi satu contoh untuk kawan-kawan lebih memahami apa yang dimaksudkan oleh saya. Okey, contohnya perempuan dekat Mardi Gras iaitu di negara Rusia, mereka akan menayangkan bahagian atas badan mereka sebagai pertukaran untuk manik dan perhiasan. Mereka lakukan ni bukan sebab mereka dipaksa atau dieksploitasi, tetapi disebabkan dorongan persekitaran mereka lah yang menyebabkan mereka buat benda tu. Next slide. Okey, dalam deviant event dia ada 4 aspek iaitu yang pertama ialah deviant roles. Okey. Setiap individu akan menjalinkan hubungan sosial dengan persekitaran. Mereka yang terlibat dengan penyelewengan sosial tergolong dalam stratifikasi masyarakat iaitu maksud stratifikasi ni ialah lapisan masyarakat tak kira kaum, agama, umur dan seterusnya. Penyelewengan ini tidak berlaku pada setiap masa. Terdapat juga mereka yang melakukan penyelewengan ini berdasarkan situasi atau peristiwa. Pelakuan ni biasanya mengambil proses atau peristiwa yang mengakibatkan mereka terdorong untuk melakukan kesalahan tersebut. Okey, seperti yang kita tahu, seperti yang kita tahu bahawa orang yang macam cakap, kita dapat lihat bahawa ada orang yang akan melakukan penyelewengan sosial ni lebih banyak berbanding daripada orang yang lain. Tapi diorang tak adalah buat perkara tu 24 jam. Macam contohlah, diorang pergi merompak rumah orang. Takkanlah diorang pergi rompak rumah orang setiap masa. Contohnya macam Aiman nak pergi rompak rumah orang. Takkanlah siang dia pergi rompak rumah Nakiu, tengah hari dia rompak rumah Zikri, malam dia rompak rumah Aminah. Tak macam tu. Dia tak adalah secara berterusan, maksudnya dia tak akan rompak rumah orang tu secara banyak kali. Ada CCTV, okey. Okey, seterusnya pelakuan deviant ni dia tak berlaku secara tiba-tiba, namun ianya akan melalui beberapa proses kerana satu pelakuan yang berlaku itu akan bergantung kepada pelakuan yang sebelumnya. Okey, kat sini saya bagi satu contoh lah nak bagi korang nampak kan.
secara logiknya orang yang merompak rumah ni, diorang ada ke kemahiran nak terus merompak rumah? Maksudnya macam diorang tak ada apa-apa basic nak rompak rumah, tiba-tiba diorang terus rompak. Tak ada kan? Diorang mesti mula dengan first diorang curi duit dulu, lepas tu yang kedua baru diorang curi motor ke, dan yang ketiga baru diorang akan buat satu tindakan yang lebih besar. Maknanya perkara-perkara ni akan bergantung kepada pelakuan yang sebelumnya. Maknanya macam dia buat sikit dan lama-lama benda tu jadi lagi besar. Okay, yang seterusnya ialah Davian Place. Next slide. Okay. A deviant act may begin with an interpretation of situation as opportunity to commit the acts. Subsequent chapters will show that deviant acts are not random events. They occur more in some places, at some times, and among some group and then in others. The expression deviant places describe a physical location typical connected to deviant acts. Deviant places are location likely to host deviant conduct. Okey, kat sini kita dapat tahu bahawa tempat untuk melakukan penyelewengan sosial ni dia memainkan peranan yang besar, kerana orang yang melakukan kesalahan ni mestilah tak nak perbuatan mereka kantoi. Jadi sebab tu mereka kena cari tempat yang bersesuaian. So ada kajian yang dilakukan di mana kawasan bandar lebih mudah untuk dapat masalah penyelewengan sosial berbanding kawasan luar bandar. Sebab apa? Sebab penduduk kawasan bandar ni diorang lebih jarang berada di rumah, dan ni akan menarik perhatian pelaku untuk melakukan jenayah ni, memandangkan adanya keinginan diorang dan peluang untuk diorang commit dalam kesalahan ni. Di samping bangunan-bangunan yang ditinggalkan atau kawasan yang macam cakap kawasan setinggan lah, bukan setinggan, maksudnya kawasan yang orang dah tak lalu, dah tak guna, macam contoh bawah jambatan, bangunan-bangunan yang dalam pembinaan, ianya akan menarik minat pesalah untuk melakukan jenayah seperti mengambil dadah. Ialah sebab kawasan dah tak ada orang kan, jadi mestilah diorang akan buat kesalahan. So seterusnya kita dapat lihat tempat untuk terjadinya perlindungan sosial ni memang memainkan peranan besar dalam berkembangnya jenayah terhadap pesalah. Slide seterusnya. Okay, the deviant act over time. Pakar analisis tidak dapat mengkaji secara efektif berkenaan kelakuan penyelewengan sosial secara berasingan daripada konteks sosial. Macam yang sebelum ni kan memang penyelewengan sosial ni memang ada mempunyai berkaitan yang sangat rapat dengan sosial. So seterusnya, hal ini kerana pelaku kepada penyelewengan sosial ini sudah melibatkan diri dalam kelakuan ini untuk jangka masa yang panjang dalam proses untuk mencapai keseronokan. Pelaku sanggup mengambil risiko bagi mendapatkan kepuasan dan tanpa mereka sedar, perkara tersebut memakan diri mereka. Sebagai contoh, pada mulanya seseorang individu itu melibatkan diri dalam perjudian hanya untuk keseronokan sementara dan kelihatan menarik. Maksud kelihatan menarik kat sini kan macam nak populariti, nak nampak famous, nak nampak macho. So seterusnya, namun apabila seseorang itu menikmati keseronokan berjudi tersebut, maka mereka akan melakukan perbuatan tersebut secara konsisten kerana beranggapan bahawa ianya sebagai jalan untuk mendapatkan kewangan. Dapat dilihat bahawa kelakuan penyelewengan sosial ini mempunyai perkaitan dalam aspek sosial yang di mana ini dapat membawa kepada kelakuan yang berterusan. Okey, kalau daripada contoh ni kita dapat ringkaskan bahawa fokus kan dia join judi tu hanya untuk nak nampak famous, nak masuk dalam kiranya macam nak diterima dalam masyarakat. Tetapi diorang tak sedar perbuatan tu sebenarnya makan diri diorang. Sebab nanti lama-lama diorang akan, macam cakap, perasan tak kalau orang yang melibatkan diri dalam judi ni, diorang akan pada masa akan datangnya diorang akan masuk dalam, maksudnya diorang akan main judi tu juga. So kita dapat lihat bahawa penyelewengan sosial ni dapat berlaku secara berterusan, yang di mana pada mulanya ianya bertujuan untuk memenuhi kehendak sosial, iaitu macam saya cakap tadi, diterima dalam masyarakat dan untuk disesuaikan diri dalam persekitaran. Dan akhirnya ianya akan menyebabkan perlakuan yang berterusan bagi kesalahan tersebut. Hal ini sebab
pelaku penyelewengan sosial ni menganggap perbuatan mereka ni adalah benar dan dapat memberi keuntungan pada diri mereka dari aspek sosial dan kewangan. Tapi diorang tak tahu yang bahawa perbuatan mereka tu sebenarnya salah. So yang seterusnya, deviant acts and victims. Okay. The nature of deviant acts depends not only on the past experiences of the actor, but also on immediate situation. The reaction of the social audience help to organize and shape the deviant act. Unanticipated consequences often arise from events not expected in the early stages of the deviant act. But not all deviant acts target victims. However, at least in the form of specific people or item of property. Okey, yang kat sini explanation dia agak panjang sikit ya. Kita dapat lihat bahawa tak semestinya orang yang melakukan penyelewengan sosial ni dia ada masa lampau yang gelap, tetapi kelakuan penyelewengan ni boleh berlaku secara tiba-tiba. Kenapa saya cakap tiba-tiba? Okey, saya bagi satu situation. Contoh, Abu nak rompak rumah Maimun tapi gagal sebab Maimun sebab contohlah macam ni, Abu nak rompak rumah Maimun. Okey, pada pukul 12 malam tu Abu dah pergi rumah Maimun. Tapi waktu Abu dah masuk rumah dan dia nampak Maimun tak tidur lagi dan Maimun pun jerit tolong. Dan dalam keadaan tersebut apa tindakan Abu? Mestilah Abu akan gelabah dan dia akan ambil tindakan yang di luar jangkaan. Maksudnya dia akan membunuh Maimun. Sebab apa? Sebab dia takut dan dia tak nak orang tahu yang dia rompak rumah Maimun. Tapi dia tak sedar yang perbuatan bunuh tu sebenarnya lagi besar akibat dia. Yelah, sebab dalam keadaan terdesak pun kita pun tak dapat berfikir dengan waras. Namun kita dapat lihat juga perkaitan jika seseorang itu pada masa kecil dia sering jadi mangsa penyelewengan sosial, boleh jadi pada masa akan datang nanti dia akan melakukan perbuatan tersebut. Dan ini berdasarkan beberapa faktor seperti masalah kegawatan ekonomi, tekanan sosial dan kurangnya perhubungan sosial. Okey, saya bagi contoh sebab apa kanak-kanak tu pada masa akan datang dia boleh ulang balik perbuatan tu. Sebagai contoh kan, kanak-kanak tu pada waktu kecil dia sering dipukul, diterajang, disepak dan boleh jadi pada akan datangnya nanti pada waktu dia dah mempunyai keluarga, dia dah punya anak, dia akan ulang balik peristiwa tersebut kepada anak dia. Seterusnya, namun tak semua kelakuan penyelewengan sosial ni mempunyai mangsa, kerana ada di antara pelaku deviant ni dia mempunyai gangguan mental yang membuatkan mereka untuk mencederakan diri sendiri. Dalam erti kata lain, mereka adalah mangsa kepada diri mereka sendiri dan tidak akan mencederakan orang lain. Maknanya tak semestinya pelakuan deviant ni dia ada mangsa. Maksudnya orang yang menjadi pelakon tu pun boleh jadi mangsa kepada diri sendiri. Mungkin dia boleh toreh tangan, sebab toreh tangan tu dah dikira penyelewengan sosial. Lepas tu bunuh diri pun dah dikira penyelewengan sosial. Maknanya dia tak akan melakukan sebarang ancaman kepada orang lain, tapi dia buat ancaman tu kepada diri dia sendiri. Di samping tu ada juga antara mereka yang ambil bahan terlarang seperti dadah sebagai satu mekanisme untuk mengurangkan tekanan yang mereka hadapi. Tapi benda tu sebenarnya rosakkan diri mereka. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Next pembentangan untuk rakan yang seterusnya, Ainul Husna. Okey, terima kasih Izazi. Jelaskan suara saya, jelaskan? Jelas. Teruskan. Okey. Jangan tidur lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Aina Husna binti Mazlan. Jadi saya akan membentang dan mengupas apa itu sebenarnya social control ataupun dalam bahasa Melayunya dipanggil sebagai kawalan sosial. Okey, sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut apa itu social control ataupun kawalan sosial, saya nak kawan-kawan semua berfikir sebentar je. Kita tengok dekat kotak yang colour kelabu yang dekat atas belah kiri tu. Persoalan yang pertama, kita berfikir sebentar Okey, mengapa orang mematuhi peraturan dan norma?
walaupun peraturan dan norma tu bercanggah dengan kepentingan mereka sendiri. Mengapa? Okey. Yang tu persoalan yang pertama. Pernah terfikir tak kenapa? Okey. Persoalan yang kedua pula, mengapa ada yang melanggar undang-undang? Pernah terfikir tak? Okey. Jawapan daripada dua-dua persoalan ni adalah, okey, kita tengok anak panah tu, dia pergi ke mana? Itulah jawapan dia. Jawapan daripada dua-dua persoalan ni adalah kawalan sosial ataupun social control yang ada dalam diri kita sendiri. Okey, apa tu pula social control tu? Okey, social control tu ataupun kawalan sosial tu adalah cara mengawal perilaku manusia dalam masyarakat. Okey. Mesti kau macam blur-blur lagi kan? Okey, tak apa. Kita akan bentang di slide seterusnya. Jangan risau, jangan risau. Jangan tidur ya. Okey, saya akan yang ni proses of social control ataupun proses kawalan sosial. Proses kawalan sosial ni dia ada dua. Dia ada terbahagi kepada dua proses. Yang pertama adalah proses internalisasi dan yang kedua adalah proses sanksi ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah sanctioning process. Okey, kita akan tengok dekat internalisasi dulu. Internalisasi proses ni adalah merupakan proses pembelajaran dan penanaman nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat yang dilakukan oleh individu sejak ia dilahirkan hingga akhir hayatnya. Okey, contoh antara contoh proses internalisasi ni adalah adat resam, tradisi, kepercayaan, sikap dan ataupun melalui interaksi yang berpanjangan dengan orang lain. Okey, kita bagi contoh lah. Contoh dia, kita ambil adat resam. Adat resam orang-orang Melayu lah, perkahwinan, majlis perkahwinan orang-orang Melayu. Macam waktu kita kecil-kecil dulu, parent kita mesti pernah bawa kita pergi makan kenduri kan, mesti banyak kan pergi makan kenduri. So bila kita pergi waktu kita kecil-kecil tu, kita macam kita pergi kenduri tu dan kita nampak, oh, majlis perkahwinan orang Melayu ni dia ada kemah macam untuk tetamu makan di bawah kemah. Okey, lepas tu kita nampak pula macam ada pelamin, lepas tu kita nampak macam ada hantaran-hantaran yang bersusun dekat situ kan. So proses internalisasi ni dia macam kita tak perlukan effort yang tinggi tau untuk kita belajar dia. Macam kita dah tengok dan kita dapat knowledge tu. Macam kita kecil-kecil kita tengok, oh macam ni rupanya majlis perkahwinan orang Melayu. Ada pelamin, ada hantaran semua tu kan. Jadi kita akan benda ni dari kita kecil kita dah nampak, jadi kita akan aplikasikan dia sampailah kita besar ataupun sampailah kita mati. Kita punya adat resam ni. Macam tu. Faham kan? Okey. Seterusnya saya akan kupas apa itu sanctioning process ataupun proses sanksi. Proses sanksi ni adalah reaksi sosial terhadap tingkah laku seseorang. Sanksi ni kan dia macam membawa maksud kepada hukuman ataupun macam denda yang dikenakan ke atas kita selepas kita melakukan sesuatu keburukan macam jenayah ke ataupun sesuatu kebaikan yang kita buat. Itulah reaksi sosial terhadap tingkah laku seseorang. Okey. Sanksi ni pula dia ada dua jenis. Dia ada sanksi positif dan sanksi negatif. Okey, apa tu sanksi positif negatif tu? Okey, sanksi negatif tu adalah hukuman yang bertujuan untuk mengecilkan hati pelaku devian. Okey, yang positif pula adalah ganjaran. Sanksi positif adalah ganjaran yang bertujuan untuk menggalakkan lagi kelakuan yang baik itu macam mana? Menggalakkan lagi kelakuan itu menempati norma. Macam tu. Macam kalau kita buat baik, orang bagi ganjaran kat kita, lagi kita seronok, lagi kita nak buat baik. Macam tu. Okey, lepas tu sanctioning process ni pun dia ada dua jenis. Ada terbahagi kepada dua, iaitu sanksi tidak formal ataupun sanksi formal. Okey. Jadi saya akan terangkan apa itu sanksi tidak formal dahulu. Sanksi tidak formal ni adalah kawalan yang wujud dalam kod tingkah laku moral dan sosial seseorang. Maknanya sanksi tak formal ni dia nama pun tak formal kan, sanksi tidak formal, informal sanctioning. Whatever. Okay. Dia tak melibatkan kerajaan macam polis ke mahkamah ke tak, dia macam melibatkan diri kita sendiri.
dia melibatkan atas, dia depend dekat diri kita sendiri macam tu. Okay, saya bagi contoh lah contoh. Nak ambil nama siapa okay, Amira lah contohnya. Amira ni dia ajak kawan dia pergi library. Besoknya dia ajak kawan dia pergi library besok pagi sebab nak ajak buat assignment sama-sama. Lepas tu nak dijadikan cerita lah besok paginya tu elok-elok dah siap semua, dah pakai, dah cantik-cantiknya tu dia pula sakit perut sebab senggugut. Senggugut lah contohnya kan, senggugut. Jadi dia macam biasalah kalau orang senggugut kan, tak larat nak berjalan, macam nak rehat, tak larat nak jalan jauh-jauh kan. Jadi tapi dia yang ajak kawan dia pergi. Awal tu dia yang ajak kawan dia pergi. Jadi dia rasa bersalah lah nak cancel benda last minute kan. Kawan-kawan dia pun dah ada yang dah siap kan, dah pakai baju cantik-cantik. Lepas tu dia pula nak cancel last minute. Okay, lepas tu disebabkan dia takut, dia takut rasa malu tu, dia tak nak rasa malu, ataupun dia takut kawan-kawan dia gosip tentang dia ataupun mengata dia lah sebab yalah dia yang ajak, lepas tu dia pula yang cancel. Siapa dia tak marah kan cancel plan last minute kan, orang dah siap macam tu. Jadi disebabkan dia fikir benda tu lah, disebabkan rasa bersalah dia tu, dia ambil inisiatif lain, dia makan painkiller untuk kurangkan rasa sakit tu. Jadi at last dia pergi juga library tu dengan kawan-kawan dia buat assignment kat sana. Sebab apa dia buat macam tu? Dia ada beberapa faktor. Ada beberapa faktor yang kenapa Amira tu buat macam tu. Okey, kita tengok poin yang kedua. Okey, merangkumi beberapa faktor seperti yang pertama adalah image diri yang positif. Image diri Amira tu lah yang positif. Jadi disebabkan image diri dia yang positif tu lah dia rasa macam tak boleh lah buat kawan-kawan dia macam tu kan. So yang lepas tu yang kedua adalah kawalan diri. Lepas tu faktor yang ketiga adalah kekuatan ego. Yang keempat adalah tahap toleransi. Dan yang kelima adalah perasaan tanggungjawab. Yang perasaan tanggungjawab ni lah dia rasa macam dia bertanggungjawab sebab dia yang ajak. Mestilah dia kena tunaikan janji dia. Takkan dia macam tiba-tiba nak cancel last minute kan. Macam tu. Jadi dia tanggungjawab tu dia ambil, dia cari inisiatif lain untuk kurangkan rasa sakit perut dia tu. Jadi dia pergi juga untuk elakkan rasa malu tu lah. Okay, lepas tu poin yang ketiga, menurut Braithwaite 1989, sanksi tidak formal seperti malu boleh membantu untuk mencegah perbuatan jenayah dan untuk mengintegrasi semula pesalah ke dalam masyarakat. Okay, tapi yang Amira buat ni dia bukanlah satu jenayah, dia macam lain lah kan. Kalau contohnya jenayah ni macam malu ni, perbuatan jenayah ni contoh macam kita duduk dalam bilik seorang-seorang time tu, lepas tu adalah member kita tertinggal purse dia pula banyak duit pula dalam tu kan, lepas tu dia letak pula atas meja dekat situ, terbuka, kita pun nampak lah duit tu banyak lah kan. Lepas tu kita pun macam kita macam banyak, kalau kita ambil RM50 pun dia tak perasan kita ambil RM50 tu sebab banyak sangat duit dia kan. Macam tu. Tapi disebabkan kita fikir konsekuen selepas kita ambil, kalau kita ambil duit tu, konsekuen selepas tu kita fikir keburukan dia. Keburukan apa yang akan jadi bila kita curi duit dia. Kalau tak kantoi tak apa, kalau kantoi fikir apa yang akan jadi. Jadi disebabkan kita fikir benda tu, kita tak nak macam kalau kantoi mestilah kita akan malu kan. Kawan-kawan tak nak kawan dengan kita, lepas tu parent pula marah kita, semua orang macam panas serong dekat kita. Kita tak maulah kan, sebab disebabkan rasa malu tu, jadi kita tak buat benda tu. Kita tahan diri, kita tak buat benda tu. Okey. Yang kedua pula, menurut Braithwaite tu juga, kebanyakan ahli masyarakat menahan diri daripada jenayah bukan kerana mereka takut dengan sanksi undang-undang, tetapi kerana hati nurani mereka tidak membenarkan pelanggaran undang-undang. Hak ni maybe lah kita ni dari kecil kan, kita dari kecil parent dah didik. Parent dah didik kita dengan ilmu-ilmu agama kan, macam mestilah ilmu agama ni macam ya apa semua jenis agama pun akan ajar kan, macam tak elok kalau mencuri ke, tak elok buat benda ni, mestilah ajar benda baik-baik kan. Jadi disebabkan kita dah belajar benda tu dari kecil, jadi kita macam kita tak buat lah benda tu sebab kita tahu benda tu salah. Macam tu. Okay. Okay, ni adalah macam yang saya cakap tadi lah. Yang sanksi ni dia ada dua jenis, nature of sanction, positif dengan negatif. Okay, kalau nature of sanction tu yang positif, sanksi tak formal ni, dia adalah macam
Kalau positif ni macam kita buat baik, lepas tu orang akan react dengan react positif lah dekat kita. Macam bagi pujian dekat kita, bagi sokongan, senyum dekat kita, berjabat tangan, galakkan, macam tu. Macam sebab apa dia orang buat macam tu? Sebab dia orang macam nak bila kita buat baik, lepas tu bila ada orang puji kita lagi, kita akan rasa seronok. So kita akan buat lagi benda tu. Kita akan rasa macam wah bestnya, kena puji. Okay, kalau nature of tension yang negatif pula, sanksi tidak formal dia tu macam ejekan, gosip negatif, dipukul atau dimarahi keluarga. Yang negatif ni mestilah kita buat benda yang tak baik kan. Mestilah kita buat benda yang tak baik kan. Jadi ya tu. Okay. Kita je lah. Okay. Kita tengok pula yang sanksi formal. Sanksi formal ni adalah kawalan sosial yang formal lahir dengan adanya penubuhan satu rangkaian peraturan yang tetap dengan badan-badan tertentu untuk menjalankannya seperti polis, mahkamah dan lain-lain. Maksudnya kawalan ini kawalan rasmi yang ada dalam sesebuah organisasi ataupun negara. Macam dia sebut tu lah formal kan. Yang tadi tak formal. Tak formal tu dia melibatkan diri kita. Lepas tu kalau yang formal ni dia melibatkan macam kerajaan, dia macam mahkamah, ada polis semua tu. Dia ada law. Yang ni dia ada law. So okay, poin yang kedua pula, sanksi formal ni dia bercirikan undang-undang, peraturan, kod dan lain-lain serta boleh dikuatkuasakan oleh negara yang mempunyai kuasa paksaan yang mutlak atau pelbagai kelompok dalam masyarakat. Sanksi formal ni juga dia bersifat rasmi dan perlu dipatuhi. Yalah kalau macam kita punya undang-undang, kita punya negara ni kan ada undang-undang kan. Jadi kita perlu patuhi undang-undang tu sebab apa? Sebab takut kita dikenakan hukuman lah kalau macam kita buat salah jenayah. Kita akan contohnya kita dimasukkan ke dalam penjara. Jadi disebabkan kita takut nak masuk dalam penjara tu, kita tak buat. Kita tak buat lah benda jahat tu sebab kita fikir tu keburukan dia. Kalau kita buat benda jahat tu, kita mencuri, kita akan masuk penjara. Jadi kita tak buat benda tu, kita tahan diri kita tak buat. Macam tu. Okay. Ni adalah contoh sanksi formal yang nature of sanction dia positif dengan negatif. Okay, sanksi formal kalau yang positif, yang baik lah. Kalau kita buat benda baik, kita akan dinaikkan gaji kerja, mendapat pingat dalam tentera, sijil, lepas tu dapat kenaikan pangkat. Okey, seterusnya yang negatif, kalau kita buat benda jahat, sanksi formal dia tu kita akan dipenjara ataupun dipecat dari pekerjaan ataupun penyingkiran daripada gereja. Okey, seterusnya adalah some common institution of social control. Yang ni kita boleh tengok lah institusi apa, agent, deviant, sanksi. Okay, institusi dia, contohlah institusi bisnes yang atas tu, agent tu maksudnya orang yang yang boleh macam ambil yang boleh jatuhkan hukuman ke atas kita. Macam tu. Contoh agent tu majikan kita. Kalau bisnes ada majikan kan. Okay, kalau kita deviant tu adalah kesalahan lah. Contohnya macam kita ponting ataupun bermalasan, lepas tu kita langgar peraturan kerja. Jadi sanksi akan dijatuhkan, majikan akan jatuhkan sanksi kepada pekerja dia, contohnya macam kena pecat ataupun kena gantung kerja ke ataupun kena denda. Okey, kalau yang kedua pula kumpulan profesional tu, agent dia adalah pegawai dan deviant kalau macam kita buat sesuatu yang melanggar etika, kita akan dikenakan hukuman pembatalan lesen, pengusiran daripada kumpulan, macam tu. Kalau negara politik pula, yang ketiga tu adalah agent dia, orang yang terlibat adalah polis, pendakwa raya, hakim. Jadi deviant, apa yang kita buat yang salah tu, pelanggaran pentadbiran undang-undang sivil ataupun kita buat jenayah. Jadi kita akan dijatuhkan hukuman denda ataupun penjara, saman sivil, macam tu. Kalau dari segi kekeluargaan, agent dia ibu bapa lah, ibu bapa yang akan bertanggungjawab macam nak jatuhkan hukuman apa tu, nak jatuhkan hukuman apa dekat kita. Deviant dia mestilah macam kemaksiatan remaja kan, macam biasalah orang remaja kan banyak buat masalah. Jadi sanksi yang akan dijatuhkan tu oleh ibu bapa tu, dia ada macam
pukul anak dia ke, dia marah ke, ataupun macam withholding affection, macam tu. Okay. Okay, setakat tu je pembentangan kita pada hari ini. Jadi kita masuk, okay, sebelum saya start quiz ni, ada tak apa-apa soalan yang nak diajukan? Ada saya. Okay, siapa tu? Bayar? Okay. Bayar. Okay, nak tanya macam perbuatan Devian ni, ada kemungkinan tak dia akan jadi balik? Macam contoh, okay, Hus ni macam kena dera ataupun dipukul oleh mak ataupun ayah masa kecil. Jadi adakah benda tu akan akan berulang pada dia dewasa bila dia ada anak tu? Okay. Maybe Izazi boleh tolong kita jawab soalan ni? Okay. Cuba jawab soalan ni. Okay. Macam yang Bayar cakap tadi, pasal berlanjutan, dia dari kecil kan didera ke? Macam waktu kecil tu dia sering kali lah, macam banyak kali dipukul lah macam tu. So macam mana kita nak prevent benda tu daripada jadi? Okay. Dia macam ni. Bukan. Macam adakah perlakuan Devian tu akan berulang? Sebab dia kan pernah kena masa kecil, jadi bila dia besar tu adakah dia akan buat tu balik. Perbuatan tu, okay. Sebenarnya perbuatan tu dia berulang kembali. Sebab yang seperti saya dah bentangkan tadi, perbuatan ni dia boleh berulang. Maknanya bila dia dah alami benda tu, boleh jadi pada masa akan datang, bila dia dah ada anak nanti, dia akan ulang balik perbuatan tu terhadap anak dia. Jadi kita sebagai kaunselor ni, bila kita dah dapat tahu yang bahawa ada anak ni yang macam kena dera, kenapa, kita kena ambil satu pendekatan untuk elak daripada perbuatan ni diulang kembali. Faham tak? Faham. Okay. Dah ke? Ada apa-apa lagi soalan ke? Iki nak tanya untuk kepastian lah kan. Kan untuk yang kelakuan penyelewengan berterusan tu, jadi kalau boleh ke kalau macam seseorang individu tu dia berhenti daripada melakukan perbuatan tersebut? Maksudnya boleh ke dia adapt, maksudnya hentikan perbuatan penyelewengan tu? Macam tu. Okay. Penyelewengan berterusan ni seperti yang saya dah cakap awal pembentangan tadi, dia bermaksud macam contoh kalau dia dah dari awal-awal macam dia isap ambil dada, so dia boleh berhenti, tapi dia akan ambil masa. Maksudnya macam contohlah seseorang tu dah ambil dada selama 3 tahun, tapi macam ni dia nak berhenti secara tiba-tiba. Ini akan ambil proses supaya badan dia boleh adaptasi, dan dia punya keinginan pun keinginan untuk ambil dadah tu dah tak ada. Tapi kena ingat juga bahawa kalau tak ada pantauan atau tak ada orang yang tengokkan dia boleh juga kembali kepada penyelewengan sosial. Jadi amat penting lah untuk kita pantau orang-orang macam ni. Kalau tak, macam sia-sia je kita hantar dia ke tempat-tempat pemulihan dadah, tapi pada akhirnya setelah dia keluar daripada pusat pemulihan dadah tu, dia akan ambil balik dadah tu. So macam tak ada kesan. Okay. Menjawab ke soalan tu? Iki? Okay, terima kasih. Sama. Ada lagi ke soalan? Saya ada soalan. Ada lagi? Okay. Teruskan. Okay, apa maksud withholding affection dekat bahagian sanksi formal yang some common institution yang ibu apa tu? Sanksi formal Sanksi informal ke formal? Formal. Yang dekat area kekeluargaan dekat bawah sekali tu
sanksi tu. Oh saya lupa nak bagi tahu maksud dia withholding infection tu. Withholding infection ni dia macam withholding infection ni dia macam one of the most toxic form of abuse. Dia macam penderaan tapi dia bukan penderaan jenis fizikal tau daripada ibu bapa kita. Dia macam penderaan mental. Macam ibu bapa kita ni bila kita buat salah, contohlah kita macam melakukan maksiat kan, macam kita kena tangkap basah ke apa kan, lepas tu ibu bapa kita ni dia macam kecewa dengan kita. Lepas tu bila kita bercakap dengan dia orang macam refuse untuk communicate dengan kita. Dia orang tak nak bercakap dengan kita. Jadi benda tu dia akan jadi macam mental tau, dia akan macam mendera kita punya mental sebab kita tak ada orang nak meluah dan ibu bapa kita pun macam tak mau dengar apa yang kita nak cakap tu. Lepas tu macam ataupun macam itulah. Jadi benda ni macam dia penderaan mental daripada ibu bapa. Macam tu lah. Menjawab ke persoalan tu? Jawab. Sorry lah tadi lupa nak membentang. Yang tu okey. Tak ada apa dah soalan. Kita terus dekat kuis lah Dah nak dekat pukul 5 ni. Sekejap lagi nak pergi bazar. Okay, question yang pertama, soalan yang pertama. Soalan pertama adalah nyatakan aspek yang terkandung di dalam penyelewengan sosial. Ada siapa-siapa nak jawab tak? Yang 5 tu. Haki sama. Huaidia nak jawab ke? Tak apa kau. Okay. Aspek ni yang ada 4 elemen tu ke? Betul ke Izazi? Betul. Okay, saya cuba. Yang pertama tu deviant roles. Betul ke? Betul kan? Is. Okay, yang kedua tu deviant places. Okay. Yang ketiga tu the deviant act over time. Okay. Yang last tu deviant acts and victims. Okay, betul. Pandainya Hakim. Catat ke? Alhamdulillah, dia dengar. Ada juga yang mendengar kan? Okay. Nanti claim duit raya dekat Is. Okay, soalan yang kedua. Berikan 2 contoh sanksi tidak formal positif dan 2 contoh sanksi tidak formal negatif. Saya. Okay. Siapa tu? Saya tak nampak siapa sebab nampak slide je. Huwaida Comel. Huwaida, okay. Terus Huwaida, comel sekali. Cepat. Tidak formal kan? Yang tak formal. Dua yang positif, pujian dengan senyuman. Betul. Yang negatif, ejekan ataupun gosip yang negatif. Betul. Alhamdulillah mendengar. Okey, kita akan terus ke soalan yang ketiga. Berikan 2 sanksi yang akan dijatuhkan ke atas pekerja yang selalu bermalasan di tempat kerja. 2 sanksi, 2 hukuman. Siapa yang nak cepat. Dia nak cuba. Cuba. Okey, cuba. Yang apa yang dikenakan kepada orang yang malas untuk buat kerja, saya rasa kena pecat. Okey, satu lagi dikenakan denda. Betul. Okey, nanti jangan lupa claim duit raya dekat Izazi ya. Baik. Dia kata 50 seorang. Astaghfirullahalazim. Okey, dah settle dah. Okey. Okay, thank you. Terima kasih semua kerana mendengar. Dekat petang-petang ni mengantuk kan? Okay, setakat tu je pembentangan kami pada hari ini. Jadi, saya undur diri dulu. Assalamualaikum.